Okey. Alright. So kita nak lihat tentang pendapatan individu. Okey. Baik. Mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, pendapatan ni apa sebenarnya? Pendapatan ni sebenarnya adalah income ataupun kita kata hasil daripada kerja-kerja ataupun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Dan kalau kita lihat pendapatan individu ini bergantung kepada peranan mereka, okey, dalam ekonomi, iaitu peranan mereka yang kalau kamu ingat lagi berkaitan dengan empat faktor ekonomi. Okey, faktor pengeluaran. Iaitu apa? Buruh, tanah, modal dan usahawan. Kalau buruh dapat apa? Buruh dapat upah. Betul? Buruh dapat upah. Yang kedua, kalau kita lihat berkaitan dengan kalau sesiapa yang ada tanah. Kalau ada tanah, dia dapat apa? Dapat sewa. Kalau ada modal, dia akan dapat faedah. Kalau dia sebagai usahawan, dia akan dapat untung. So, itu semua adalah pendapatan. Ataupun dipanggil ganjaran. Ataupun pendapatan. Ya. Jadi, kita nak lihat jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi. So, kalau kita lihat di sini, setiap pekerjaan dapat dikategorikan mengikut sektor ekonomi, iaitu antara sektor ekonomi yang kita telah pelajari. Sebenarnya sektor ekonomi ni, kamu pernah belajar dalam geografi, ya? Iaitu antaranya yang pertama sekali sektor utama, dan juga kalau dalam geografi dipanggil sektor primer, ya, sektor primer. Yang kedua ni, sektor kedua iaitu dipanggil sektor sekunder, dan juga yang ketiga, sektor ketiga juga dipanggil sektor tertier. Dan kamu dah belajar benda ni dalam geografi sebenarnya, dalam geografi tingkatan 3 kalau tak salah cikgu. Baik. Sektor utama, ataupun sektor pertama ataupun primer. Sektor ini adalah sektor yang mengeluarkan hasil daripada alam semula jadi. Tanpa mengubah bentuk asal barang berkenaan lah. Dan sektor ini penting sebab apa? Dapat menyediakan bahan mentah kepada industri tempatan. Iaitu sebagai contoh sektor apa? Seperti pertanian, perikanan dan juga penternakan serta perhutanan dan pembalakan ataupun perlombongan dan juga kuari. Dan contoh-contoh pekerjaan yang ada di sini adalah seperti petani, nelayan, penternak, pelombong dan juga pembalak. So itu adalah sektor utama. Sebab keluarkan bahan mentah, ya, daripada alam semula jadi, keluarkan. Sektor yang kedua, atau dipanggil sektor sekunder, ialah aktiviti memproses barang-barang yang dihasilkan daripada sektor utama tadi. So diproses menjadi barang separuh siap atau barang siap. Baik, ada soalan tanya, kuari itu apa cikgu? Kuari ni sebenarnya adalah tempat untuk diambil bahan mentah. Sebagai contoh, kuari ni sebenarnya adalah tempat untuk mengambil bahan galian. Kalau kamu pernah pergi ke Ipoh, kamu nampak tak di sebelah kiri dan kanan ada bukit-bukit batu kapur. Yang mana bukit batu kapur itu dia potong-potong, telah ditarah dan diambil batu kapurnya. Untuk apa? Perindustrian, untuk buat simen, untuk buat untuk buat marble, tile dan sebagainya. Jadi, yang diambil itu adalah batu kapur. So tempat di mana mereka mengambil batu kapur itu dan memproses batu kapur itu dipanggil kuari. Ya, itu dipanggil kuari. Yes. Itu dipanggil kuari, ya. Bukan kuali tapi kuari. Ada beza, ya. Kuali dengan kuari. Baik. Kemudian dan sektor sekunder adalah sektor yang memproses barang-barang tadi tu, kepada barang separuh siap dan barang siap. Apa beza separuh siap dan barang siap? Barang siap adalah barang yang dah lengkap, di mana keluar je daripada kilang,
kamu boleh terus jual. Tapi kalau separuh siap tak boleh. Contohnya, ada kilang-kilang sesetengah kilang yang buat apa tahu? Buat dashboard kereta je. Ada kilang yang buat pintu kereta sahaja. So, kalau kilang yang buat dashboard kereta sahaja ataupun yang buat pintu kereta sahaja, boleh tak dia orang keluarkan barang itu, kemudian mereka bawa benda tu pergi ke pasar nak jual? Jual. Benda ni, pintu proton. Ini pintu Myvi. Ada orang jual macam tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada orang jual Tak ada orang jual pintu kat pasar malam. Tak ada. Tak ada juga orang jual dashboard. Letak dashboard banyak-banyak dekat pasar. Mari. Ini dashboard Myvi ada, dashboard dashboard Azia ada, dashboard Proton ada. Tak ada. Orang tak buat macam tu. Kilang tak buat macam tu. So belum betul. Belum pernah lagi orang pakai pintu Myvi jadi pintu rumah, betul. Dan belum pernah lagi pintu rumah letak jadi pintu Myvi, tak ada lagi. Okey, lepas tu yang bengkel tu mereka ambil barang daripada mana? Okey, memang barang itu akan diambil daripada pusat, ataupun kita kata ambil daripada dia punya center sendiri. Contoh, kalau katakan pintu Myvi tu kan, memang dia kilang itu buat banyak-banyak pintu Myvi, so pintu tu akan dihantar ke kilang Pro 2. Supaya apa? Pro 2 yang akan pasang. Jadi kalau bengkel-bengkel ni nak pintu tu, mereka tak deal kepada kilang, tapi deal kepada Pro 2 tu. Itu cara bengkel mengambil pintu-pintu itu. Untuk spare part ke kan, ataupun untuk barang untuk sebagai alat ganti ke kan. Itu cara dia. So dia tak jual pasar malam semua, tak ada. Ingat tu. So itu adalah separuh siap. Itu dipanggil separuh siap. Kalau barang siap, dah jual lah, maknanya dah lengkap lah. Contohnya kereta. Dah siap kereta semua lengkap, barulah dikatakan, oh ini barang siap sebagai contoh. Itulah dia. So, sektor kedua adalah sektor yang menukar bahan mentah tadi menjadi separuh siap dan juga menjadi barang siap. Dan dia terbagi kepada dua sahaja aktiviti dia, iaitu perkilangan dan juga pembinaan. Perkilangan hasilkan barang elektrik, elektronik, kain dan tekstil kan. Dan barang pembinaan pula, iaitu membina rumah, kedai dan jalan raya, itu adalah sektor kedua. Ambil bahan mentah, pasir, batu dan sebagainya, jadikan dia rumah atau kedai atau jalan raya. Itu barang siap. Dan contoh pekerjaan yang ada di sini iaitu seperti pengurus kilang, jurutera kilang, operator dan juga buruh binaan. Jadi itu jenis-jenis pekerjaan di sektor kedua. Dan sektor ketiga pula adalah sektor ekonomi yang berbeza, iaitu dia hanya memberi dan mengeluarkan perkhidmatan. So terdapat 3 kumpulan perkhidmatan, iaitu perkhidmatan pengeluaran, iaitu seperti pengangkutan, perbankan dan insurans. Kalau perkhidmatan awam seperti pertahanan, pendidikan dan infrastruktur. Dan kalau perkhidmatan lain seperti sosial, perhotelan, persendirian seperti salon dan juga solekan, ini semua adalah dalam sektor ketiga. Ingat, sektor ketiga dia tidak keluarkan produk. Tak keluarkan produk. Tak keluarkan apa-apa produk. Dia hanya memberi perkhidmatan, dan sektor inilah yang paling banyak di Malaysia. Memberi dan mengeluarkan perkhidmatan tu macam mana? Maknanya memberi perkhidmatan dan mengeluarkan perkhidmatan. Contohnya macam insurans. Apa produk insurans? Ada tak produk yang boleh pegang? Ada tak produk insurans yang boleh pegang? Tak ada kan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dia hanya memberi perkhidmatan untuk melindungi daripada risiko seperti risiko kematian, risiko kemalangan. Itu dikatakan mengeluarkan perkhidmatan ataupun memberi perkhidmatan.
Sama juga macam pengangkutan. Okey, pengangkutan. Okey, kamu naik, kita katakan sebagai kamu naik train ataupun naik bas. Adakah kamu perlu beli bas tu? Tak. Kamu hanya bayar tambang saja. Dan company yang memberikan perkhidmatan bas tu, dia tak jual bas. Dia hanya jual perkhidmatan bas. Jual perkhidmatan. Macam cikgu juga. Cikgu bidang pendidikan. Cikgu keluarkan produk ke? Tak. Okay, tak ada produk pun. Tapi cikgu memberikan perkhidmatan, iaitu perkhidmatan pendidikan. Baik, kedai runcit. Kedai runcit, okay, sektor berapa? Kedai runcit sektor berapa? Adakah sektor utama, kedua atau ketiga? Kalau kedai runcit. Siapa tahu? Kedua, okey, Idris sudah kata. Sektor satu. Sektor satu okey. Baik. Okey, sebenarnya, okey, untuk pengetahuan kamu, kedai runcit, tak kiralah, okey, Pak Grocer ke, 99 Speed Mart ke, ataupun kedai Aceh ke, ataupun apa juga kedai runcit, itu adalah sektor ketiga. Kenapa ketiga? Kerana adakah kedai runcit itu yang mengeluarkan produk-produk dia sendiri? Tak kan? Tak. Semua kilang-kilang yang hantar barang-barang itu ke kedai tersebut. Kedai tersebut hanya tolong jualkan sahaja dengan mendapat sedikit portion keuntungan. Itu je. Jadi kedai runcit sebenarnya memberi perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan untuk supply barang-barang keperluan kepada masyarakat. Nampak tak? Itulah dia sektor ketiga, iaitu memberi perkhidmatan. So dia tak keluarkan barang. Dia memberi perkhidmatan, supply kan je. Itu je. Itu fungsi kedai runcit. 7-Eleven ke sama. 7-Eleven pun sama. Apa lagi? Okey, yang lain-lain pun semua sama. Jadi itulah dia sektor ketiga, iaitu perkhidmatan. Alright. So, di antara sektor utama, kedua dan ketiga, yang manakah sektor yang menjadi cita-cita kamu untuk kamu bekerja apabila kamu dah besar nanti? Macamlah tak besar lagi. So, dah besar kan? So, cita-cita kamu nak join sektor pertama, sektor kedua atau sektor ketiga? Mana satu? Okey, Ida Sobra kata ketiga. Yes. Okey. Tapi kalau macam 7E tu dia ada brand sendiri, so dia sektor apa? Okey. Still, okey, walaupun dia ada brand sendiri, okey, 7E tu ada produk dia sendiri kan. So even kalau macam tu sekalipun, dia masih lagi sektor ketiga. Perkhidmatan. Kerana produk-produk dia bukan 7E yang buat, 7E hanya chop sahaja. Okey, chop sahaja atas barang tu. Dan produk itu dibuat oleh kilang. Contoh macam ais ketul. Ais ketul kan ada ais ketul 7E tu kan. Ais ketul tu pun sebenarnya ada kilang yang buat kan. Tapi dia brand kan menjadi 7-Eleven punya. Air mineral 7-Eleven kilang yang buat. Maknanya kilang mineral lain yang buat. Kilang mineral itu sektor kedua. So 7E tetap sektor ketiga. Nampak? Unless lah kalau katakan 7E tu, okay, dia memang ada kilang air mineral, itu lain cerita. Kalau dia ada kilang air mineral, memang kilang air mineral 7-Eleven. Itu memang dia pengeluar air mineral lah. Itu beza dia. Okay. Ya, jadi T-Life. Okay. Jadi itulah sektor utama, kedua dan ketiga. Dan sektor yang paling luas dan paling banyak rakyat Malaysia bekerja adalah sektor ketiga lah. Paling banyak. Okay, merangkumi sampai 60 ke 70% daripada jumlah pekerjaan. Ramai yang bekerja di sektor ketiga. Okay. Baik. So, kita lihat kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia.
Kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Maknanya kita nak lihat apa tahu? Bagaimana sektor-sektor ini berubah sejak daripada awal kemerdekaan dulu sampailah sekarang. So kalau kita lihat di sini pada awal kemerdekaan dulu iaitu pada tahun-tahun 1957. 57, 58, 59, 60 So pada waktu itu getah ialah ekspor utama Malaysia. Jadi sebahagian besar guna tenaga ataupun sebahagian besar betul juga Idina Sofia, biji timah pun jadi ekspor juga. Yes. So sebahagian besar guna tenaga ataupun pekerja terlibat dalam aktiviti pertanian dan perlombongan. Dan kebanyakan barang pengguna pula diimport dari Britain. Bermakna apa? Bermakna di sini pada awal kemerdekaan negara kita banyak terlibat dalam sektor pertama. Sektor pertama. Kemudian apabila menjelang tahun 1960-an, kerajaan mula memperkenalkan dasar untuk mempelbagaikan ekonomi. Mempelbagaikan tu maksudnya apa? Menambah pelbagai jenis ekonomi. Dan kali ini kerajaan memberi tumpuan kepada apa tahu? Sektor kedua dan sektor ketiga. Kerajaan menggalakkan aktiviti penggantian import, khususnya perkembangan industri ringan. Untuk pengetahuan kamu, semasa awal kemerdekaan, kebanyakan barang-barang kita diimport daripada Britain. Baju daripada Britain, kemudian makanan, kicap, sos semua dari Britain. Kemudian juga pakaian, kemudian kita ada peralatan-peralatan pun diimport daripada Britain. So sekarang ini, tahun 60-an, kerajaan menggalakkan supaya apa tahu? Ganti import ini. Maknanya kalau kita import baju, pakaian daripada Britain, sekarang ni digalakkan untuk buka kilang. Buka kilang apa? Kilang baju di Malaysia. Kemudian ada kicap, sos yang kita import daripada Britain. So tahun 60-an kerajaan galakkan untuk rakyat Malaysia buka kilang sos, buka kilang kicap untuk gantikan barang-barang import itu. So tak perlu nak import lagi. Nampak tak? Jadi pada waktu itulah sektor kedua iaitu sektor pembuatan semakin meningkat. Maknanya sektor kedua semakin meningkat. Tahun 60-an. Tahun 70-an. Kerajaan memperkenalkan tanaman komersial seperti kelapa sawit dan koko tahun 70-an dan penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak telah menyebabkan peningkatan kepada sektor perlombongan. Kemudian dasar industri berorientasikan ekspor. Maknanya nak utamakan ekspor dalam industri perkilangan ringan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Industri berorientasikan ekspor ni maksudnya apa tahu? Industri yang mengeluarkan barang untuk bukan kegunaan tempatan tapi untuk dihantar ke luar negara untuk diekspor. Jadi apabila banyak kilang-kilang yang wujud pada waktu ini menyebabkan banyaklah peluang pekerjaan. Betul. 1970 ni lebih kepada sektor kedua sebenarnya, sektor kedua. Banyak pada sektor kedua tapi still sektor pertama ada lagi. Sektor pertama tu iaitu yang kelapa sawit dan koko tu. Itu sektor pertama. Telaga minyak, itu sektor pertama. Tapi bila industri berorientasikan ekspor itu dah sektor kedua. Sektor kedua ya. Jadi penubuhan Petronas pada 17 Ogos 1974 menjadikan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak bersih. So itu tahun 70-an. Sedikit demi sedikit still ada sektor pertama tetapi sektor kedua telah dibangunkan. Tahun 80-an. Kan. Sebelum kita pergi kepada 80-an cikgu cerita sikitlah. Awal kemerdekaan.
tahun 1957. Ini perubahan struktur ekonomi. Bagaimana perubahan daripada sudut muzik. Seronok nak cerita ni. Muzik tahun-tahun awal kemerdekaan tahun 1957. Kebanyakan muzik-muzik pun berubah tau. Tahun-tahun itu, muzik yang terkenal adalah muzik daripada Beatles. Kan. Oh yeah, I get something. Yes. So itu pada awal kemerdekaan. Di Malaysia, macam mana? Malaysia pada waktu itu tu Pok Yeye. Alangkah sedihnya hatiku parap-parap. Tu. Okey. Itu awal kemerdekaan. Jadi 60-an 60-an dia sedikit demi sedikit dah ada dah. Pok Yeye lagi. Tahun 60-an. Pok Yeye lagi, masih lagi. Alangkah. Yang kelakarnya, mungkin muzik-muzik pada tahun 60-an ini, muzik rancak. Tak. Tapi kan, dia punya lirik sedih. Alangkah sedihnya. So, macam apa tau? Macam confused. Ni nak suka ke nak sedih? Dia tahun-tahun tu memang okey, lirik sedih tapi muzik rancak. So confused. Tahun-tahun 60-an lah. Okey. Tahun 70-an tahun 70-an ini dia hebat. Mixed feeling Tahun 70-an lagi hebat. Waktu ini datang disco. Yang ada yang cucuk langit tu. When you can tahun 70-an. Ada cucuk. Okey. Sampailah datang ke Malaysia. Malaysia pun sama juga. Ada lagu-lagu penyanyi lelaki buat suara perempuan. Ada tahun 70-an lah. Na 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 na. Ada tahun 70-an. Sedih rasa. Okey. So lelaki yang nyanyi tapi buat suara perempuan. Dia tiru Bee Gees. Tahun 70-an. Tu yang zaman rambut afro tu. Rambut yang afro tu kan, rambut besar tu yang boleh simpan kunci kereta, kunci rumah, okey, boleh simpan duit shilling. So mana duit? Ni. Tu zaman-zaman 70-an ni lah. Okey. So perubahan tu memang ketara lah kan. Siapa yang melalui zaman-zaman tu memang kelakar. 80-an. Okey. Kita tinggalkan muzik dulu, kita tengok balik yang ini, tahun 80-an Tahun 80-an, kerajaan, kita tahu tahun 80-an adalah zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. So, Tun Dr. Mahathir telah melancarkan dasar perindustrian berat untuk membangunkan projek-projek domestik, maknanya projek-projek dalam negara yang berskala besar, berteknologi tinggi dan juga bermodal yang tinggi. Jadi, adanya kerjasama dengan syarikat asing, khususnya Jepun. Yang mana Jepun pada waktu ini memang mempunyai teknologi canggih, berjaya menghasilkan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. So Malaysia telah menjadi pengeluar terbesar di dunia untuk barangan seperti sarung tangan getah dan juga semikonduktor. Kalau sarung tangan getah tu iaitu kilang tu masih ada lagi iaitu top glove. Top glove itu kontroversi sikit pasal banyak penyebaran COVID kan. Tu kilang sarung tangan getah. Dan semikonduktor ni sebenarnya adalah board, chip board untuk apa? Untuk radio, untuk television, untuk video player. Itu semua adalah semikonduktor, dia punya board tu. Board itu kebanyakannya dibuat di mana? Di Malaysia. So sebab itu negara kita menjadi pengeluar terbesar dunia. Dan pada 7 Mei 1983 penubuhan proton. Maknanya penubuhan proton dan menghasilkan kereta proton saga yang pertama pada tahun 1985. Ini telah sebagai satu benchmark negara kita mencapai negara perindustrian. Tahun 80-an tu. 80-an kita telah berjaya mengeluarkan kereta kita sendiri, iaitu kereta proton. 19 tidak, sebenarnya proton tu bukanlah owner dia Tun Mahathir. Tun Mahathir sebenarnya dia bukan owner. Tun Mahathir inspired
okey, Malaysians untuk mengeluarkan ataupun untuk apa kita kata membina okey kilang proton itu. Dia inspired. Tapi proton sebenarnya adalah salah satu projek daripada projek kerajaan juga sebenarnya. Hasil kerjasama kerajaan dengan kerajaan Jepun. Dan kalau kamu tahu Proton Saga tu sebenarnya diambil daripada model Mitsubishi. Sebab itu Proton banyak bekerjasama dengan Mitsubishi. Okay. Jadi sebab itu ada beberapa model Proton yang sebenarnya sebiji macam kereta Mitsubishi. Sebab memang wujud kerjasama itu. Okay. So itu tahun 80-an. Tahun 1990-an, 1990-an ni, ekonomi berasaskan pengetahuan mementingkan inovasi dan pengetahuan. So kalau kita lihat ni, pengisytiharan Wawasan 2020, kerajaan telah melancarkan koridor raya multimedia ataupun MSC, pembangunan sumber manusia serta pelbagai insentif dan pembiayaan untuk research and development, penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dan tahun 1990-an kita lihat strategi ini tujuan dia untuk apa tahu? Untuk ubah struktur ekonomi itu daripada pengeluaran berasaskan pengeluaran P ekonomi ataupun production ekonomi kepada ekonomi berasaskan pengetahuan iaitu knowledge ekonomi, K ekonomi. So kerajaan melaksanakan dasar penswastaan untuk menambahkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Malaysia. So ada beberapa poin kat sini. Tahun 1990-an, kerajaan telah melancarkan research and development dan sumber manusia supaya apa tahu? Supaya kita daripada banyak kilang, kita nak tukar kepada apa tahu? Banyak memberikan servis ataupun perkhidmatan. So tahun 1990-an telah bermulanya ekonomi yang berasaskan servis, berasaskan pengetahuan, knowledge, seperti kita kata penubuhan syarikat-syarikat Microsoft, syarikat-syarikat Microsoft ada di Malaysia Microsoft, kemudian juga pelbagai syarikat-syarikat software ni telah datang ke Malaysia, buka kilang di Malaysia, so buka syarikat di Malaysia. So itu adalah pengenalan ataupun perubahan kerajaan daripada sektor ekonomi berasaskan pengeluaran kepada berasaskan pengetahuan. So maknanya senang cerita nak berubah daripada sektor kedua pergi kepada sektor ketiga. Nak berubah kat situ ya. Dan kerajaan telah melaksanakan dasar penswastaan. Kamu tahu dasar penswastaan tu kan? Iaitu apa tahu? Satu dasar di mana agensi-agensi kerajaan ini diswastakan. Sebagai contoh kalau kamu nak tahu sebelum ada TNB, Tenaga Nasional Berhad, TNB kan supply elektrik seluruh negara kan. Dulu dipanggil LLN, Lembaga Elektrik Negara. Dan Lembaga Elektrik Negara itu adalah satu jabatan kerajaan untuk supply elektrik ke seluruh negara. So itu dulu kerajaan. Tapi kerajaan telah swastakannya menjadi TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kenapa diswastakan? Supaya menambahkan kecekapan. LLN ni, Lembaga Elektrik Negara, sejarahnya kalau katakan kawasan rumah tu, blackout, dalam tempoh dia akan baiki dalam tempoh 4 hingga 5 hari. Barulah ada orang datang tengok, lepas tu baiki, sambung mana yang rosak. Lepas 4-5 hari baru ada elektrik balik. Itu zaman LLN. Tapi bila bertukar kepada TNB, TNB telah meningkatkan kecekapan dengan apa tahu? Sekarang ni, kalau blackout, pagi blackout, petang dah ada elektrik dah. Nampak tak? Cekap. Peningkatan kecekapan. Jadi itu tujuan kerajaan untuk meningkatkan kecekapan. So itu yang telah kerajaan buat untuk dasar penswastaan. Dan tahun 2000 sampai sekarang, ekonomi Malaysia semakin makmur di bawah pelbagai polisi ekonomi yang efektif. Kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara pada tahun 2010 untuk meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi, maknanya menambahkan sektor-sektor swasta dalam ekonomi
dan meningkatkan daya saing ekonomi. Strategi pembangunan sosioekonomi dan pembangunan 5 wilayah koridor ekonomi telah diperkenalkan untuk mencapai pertumbuhan seimbang di seluruh Malaysia. So, usaha kerajaan ini telah menjadikan sektor ketiga sebagai pemacu ekonomi. Maknanya, kalau kita lihat kembali daripada tahun awal kemerdekaan, daripada sektor pertama, kemudian sedikit demi sedikit kerajaan telah beralih kepada sektor kedua, dan daripada tahun 1990-an sampai tahun 2000 telah beralih kepada sektor ketiga. Nampak tak perubahan itu? Dan kalau kita nak cerita, dari sudut muzik pula. Dari sudut muzik, tahun 1980-an, tahun 1970-an rambut afro. Cucuk langit. Tahun 80-an dah tak ada rambut afro. Sekarang ni apa? Rambut panjang. Tutup muka. Kemudian seluar ketat. Baju apa? Baju kita kata sebagai baju yang ada lambang matahari tu. Itu rock kapak. Tahun 80-an rock kapak. Sampai kat Malaysia. So dia diasaskan daripada barat seperti Guns N' Roses dan sebagainya. So bawa ke Malaysia. Malaysia pula wujud search wing semua. Itulah dia rock kapak. Rambut panjang. Tahun 1990-an apa yang berlaku pada muzik? 1990-an berlaku lagi perubahan muzik di mana apa? Waktu inilah datangnya rappers terkenal. Seperti waktu itu dimulakan oleh MC Hammer, kemudian juga Vanilla Ice. Diorang perkenal kenapa? Ice Baby. Kan? So dengan pelbagai lagi, adakah pengaruh di Malaysia? Ada. Sampai ke Malaysia jadi apa? For You to See. Fiona. Too Fat, yes. Too Fat. So itu perubahan muzik. Dah menjadi rap pula. KRU. Yes, betul. Tahun 1990-an. KRU. Rock kapak ada lagi ke cikgu waktu ni? Ada, tapi dia dah slow. Waktu ini memang dah mula rappers lah apa semua kan. Dah slow down. Tahun 2000, kalau tak salah cikgu, tahun 2000 sampai tahun 2000, tahun 2010 kalau tak salah cikgu tahun 2000 sampai 2010, waktu ini Malaysia banyak menerima kehadiran lagu-lagu daripada Indonesia. Waktu itulah ada siapa tahu? Ada Sheila on Seven, kemudian juga ada Peter Pan, kemudian Samson, Afgan, semua tahun-tahun 2000 hingga 2010. Memang waktu tu Malaysians pun kebanyakannya tenggelam. Kecuali satu band, iaitu band Spider. Spider lah bertahan waktu ini. Yang lain-lain semua dah turun. Tapi Malaysia waktu itu banyak lagu-lagu Indon. Bermula pada tahun 2011. Mungkin 2011 sampai lebih kurang tahun 2015 itu dia dah campur. Too Fat ada lagi, kemudian rock ada lagi sikit, pop ada lagi sikit. Tapi BBNU ni banyak 2015 sampai sekarang BBNU naik. Budak-budak baru nak up. Tapi BBNU tu pula bawa muzik yang biasa-biasalah. Tapi start tahun 2015 dah mula Korea. Korea menyerang. Tapi Korea awal lagi sebenarnya Korea awal lagi. Korea sebenarnya daripada tahun 2005 lagi ataupun 2004 dah ada dah. Dengan Korean punya drama Korean punya drama dah start masuk, semua orang dah start tengok drama Korea apa semua kan. Jadi jadi sampailah sekarang. So cikgu rasa macam sekarang ni Malaysia masih lagi dah tak ada identiti, tak tahu ke mana halanya. Muzik Malaysia. So itu perkembangan daripada sudut muzik sekadar untuk hiburan kita lah. Jadi bayangkanlah betapa daripada awal kemerdekaan sampai sekarang ni berubah-ubah muzik kita. Dan cikgu tahu kamu semua datang dan kamu semua kebanyakannya datang daripada tahun 2000 hingga 2010, betul? Kamu adalah pelajar-pelajar generasi tahun 2000 hingga 2010. Maknanya kamu adalah generasi yang banyak menerima lagu-lagu Indonesia, betul?
Peter Pan, Sheila on Seven, dan juga Samson dan sebagainya. Okay. Tapi kamu kecil lagi waktu itulah. Tapi zaman tu memang banyak lagu-lagu tu. Okay. Okay. Mungkin kamu boleh share satu lagu yang masa sekolah rendah dulu kamu ingat. Satu lagu apa-apa yang masih lagi kamu ingat lagi lah. Okay, Lady Gaga. Yes. Zaman tu zaman ni kegilaan kepada Justin Bieber. Apa? Belieber, Belieber. Allah kan. Cikgu pernah mengajar pelajar yang ada seorang tu dia Belieber, bila cakap Justin Bieber kan, kutuk Justin Bieber kan. Ui, dia punya marah. Amboi. Macam Justin Bieber tu sepupu dia je. Belieber kan? Belieber. Okay. So ada Belieber kat sini? Peminat-peminat Justin Bieber? Ada lagi kat sini? Tak ada okay. Sekarang banyak BTS. Itulah. Sekarang banyak BTS lah. Sekarang dia dah berbini. Okay. Baik. Tak minat dah. Alright. So itu perubahan. Okay. Sebenarnya kalau kamu kata, cikgu macam mana nak ingat semua ni? Tak. Sebenarnya kamu kena ingat perubahan yang berlaku. Perubahan struktur ekonomi daripada sektor pertama pergi kepada sektor kedua dan kemudian pergi kepada sektor ketiga. Itu yang kamu kena ingat. Dan kita lihat seterusnya iaitu apakah faktor-faktor. Subtopik ni soalan apa akan keluar? Okey. Subtopik ni soalan apa akan keluar? Okey, biasanya untuk soalan-soalan macam ni, okey, daripada subtopik ini, kebiasaannya dia akan minta tentang apakah perubahan yang berlaku. Maknanya kamu kena buat huraian tentang perubahan ekonomi Malaysia daripada sektor pertama kemudian menjadi sektor kedua dan kemudian menjadi sektor ketiga. So kamu kena cerita perubahan tu. Kena cerita perubahan tu ya. Jadi sebab itu kamu kena fahami flow dia, iaitu bermula pada sektor pertama, kedua dan juga ketiga. So itu cara dia. Ingat dia punya flow tu ya. Dan tahun pun mudah je. Awal kemerdekaan 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000. Kan dia ikut 10 tahun kan. Ikut dekad. Baik. Kita nak teruskan. Okey, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Maknanya, sesuatu pekerjaan itu kenapa ia dipilih oleh manusia untuk bekerja di situ. So ada banyak faktor, ada banyak punca, ada banyak sebab kenapa sesuatu pekerjaan itu menjadi pilihan. Tetapi pilihan yang telah disusun ini adalah pilihan mengikut kita kata sebagai mengikut keutamaan. Of course, perkara pertama sekali yang orang akan lihat iaitu apa? Iaitu bila nak kerja dia akan tengok apa tahu? Upah dia. Upah wang. Itu menjadi keutamaan dulu. Kemudian ditanya pula, ada tak faedah-faedah sampingan? Seperti apa? Ada tak allowance makan? Ada tak ada tak peluang untuk buat overtime? Ataupun ada tak disediakan kita kata disediakan yuran makan? Ada tak juga disediakan pelbagai lagi? Itu faedah sampingan. Kemudian yang ketiga, jaminan kerja. Kalau bekerja di situ, berapa lama aku boleh kerja di situ? Berapa lama? Terjaminkah aku kalau bekerja di situ? Itu jaminan kerja. Sebab itu, ramai orang suka kerja sebagai kaki tangan awam. Sebab kaki tangan awam sudah tentu kamu akan bekerja sampai ketua. Kamu akan bekerja sampai ketua. So kamu takkan tiba-tiba diberhentikan, tak ada. Itu kaki tangan awam, iaitu pekerja-pekerja kerajaan. Sampai 60 kena kerja. Okey, untuk pengetahuan Idina Sofia, sebenarnya kalau diberi peluang kepada cikgu lah, berapa lama cikgu nak mengajar cikgu? Cikgu akan cakap apa tahu? Cikgu nak mengajar sampai cikgu boleh mengajar. Maknanya kalau boleh sampai ketua lah. Sebab, kalau boleh, sebenarnya orang yang terus bekerja sampai umur 70, 80,
dia akan jadi lebih sihat berbanding orang yang telah pencen. Dia akan jadi lebih sihat. Sebab dia terus menggunakan otak. Yes, betul. Macam Tun Mahathir. Tun Mahathir berapa dah umur? 94. Dan kenapa dia masih sihat lagi? Kerana dia terus bekerja. Menggunakan otak dia untuk terus bekerja. Dan ini telah menyebabkan apa? Umur dia panjang. Cuba kalau dia pencen lagi tu, umur 65 pencen. Tak lama lepas tu. Tak lama. Dan ini telah dibuktikan oleh negara Jepun, di mana Jepun banyak orang tua. Di mana umur 70, 80 masih bekerja sebagai apa tahu? Penghantar Yakult ke rumah-rumah. Yakult kan? Yakult tu. Penghantar Yakult ke rumah-rumah. Bila ditanya, kenapa kerja? Tak ada isi masa lapang. Gaji tak banyak, tak apa. Gaji tu hanya tambah-tambah saja. Sebab dia kata apa? Dia nak sihat. Yes, kamu mungkin rasa kesian. Tapi bagi cikgu, kalau umur 70-80, kamu masih jaga kesihatan, kamu sihat lagi kan? Why not bekerja? Berikan sumbangan kepada masyarakat. Betul tak? Kita ni kalau hidup ni, selagi boleh nak berikan sumbangan kepada masyarakat. Jadi sumbangkanlah sampai ketua, tak apa. Itu. Okay. Baik. Kemudian, faktor yang keempat iaitu jarak. Jarak daripada sesuatu rumah ke tempat kerja juga menjadi faktor. Suasana tempat kerja pun jadi faktor. Okay, keadaan suasana tempat kerja okey ke tak okey, ada aircon ke tak ada aircon, macam tu. Tetapi nombor 6, kepuasan kerja. Kerja kat situ puas tak? Seronok tak? Itu kepuasan kerja kena ada. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan iaitu kelayakan akademik dan kemahiran. Kelayakan akademik mengikut kelayakan akademik dan juga kemahiran seseorang pekerja itu. So itu menjadi punca pemilihan pekerjaan. Prospek pekerjaan. Okey, prospek pekerjaan maksudnya apa? Iaitu ada tak peluang-peluang untuk naik pangkat dalam kilang itu ataupun dalam sesuatu syarikat itu. Itu prospek. Itu prospek pekerjaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan iaitu keadaan ekonomi semasa. Sebagai contoh macam keadaan ekonomi kita sekarang ni, so tak ada pilihan. So keadaan ekonomi. Sebab itu ramai yang bekerja sebagai food panda lah, grab food lah dan sebagainya. Kemudian waktu bekerja. Adakah fix ataupun tetap ataupun fleksibel? Itu waktu bekerja. Dan juga pengaruh keluarga juga menjadi faktor pemilihan pekerjaan. Dan juga saiz firma. Maknanya saiz syarikat yang disertai. Adakah kecil atau besar? Okey. Kalau ekonomi teruk macam sekarang, so kurang pekerjaan jugalah ya cikgu. Yes, betul. Sekarang ni kalau kita lihat ramai, banyak kes pembuangan pekerja kerana tidak ada pekerjaan dan syarikat mengalami kerugian. So ekonomi sekarang memang teruk. Tapi nasib baik berjaya ditampung oleh perkhidmatan-perkhidmatan seperti Food Panda, Grab Food, e-hailing seperti GrabCar, Lala Move, dan juga banyak lagi. So ini telah memberikan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan yang terkesan akibat daripada COVID-19. Ya, syarikat kapal terbang menurun sahamnya, betul. Pilot pun dah jadi tukang masak. Pilot jadi tukang masak. Stewardess pun jadi tukang masak. Betul. Kan. So ya, Idina, memang kalau ikutkan kita kesian. Tetapi kita, sebab ini jadi satu pengajaran kepada kamu semua, di mana kamu kena harus belajar untuk lebih fleksibel dengan keadaan ekonomi. Kamu kena sentiasa bersedia. Kalau one day nanti aku tak ada pekerjaan macam ni, aku nak buat apa? So, aku kena buat apa? Takkanlah aku terus menyerah, kalah kata, aku tak ada duit lah. Sudah. Kan, aku surrender. Tak. Kamu kena perlu bersedia dengan kena ada backup. So sebab itu cikgu pernah sarankan, kamu kena sekalikan akademik kamu dengan talent kamu. Kalau kamu ada akademik, pembelajaran yang baik sampai degree apa semua,
Dan talent kamu jangan dibuang. Talent atau bakat kamu tu bawa sekali. Just in case kalau kamu tak dapat pekerjaan menggunakan akademik, kamu mungkin boleh menyara hidup kamu dengan talent kamu. Dengan bakat. So carilah bakat kamu daripada sekarang dan asahlah bakat itu. Asahlah bakat itu, ya. Penting sebenarnya. Cari more saving or kita buat temporary work. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okay. Mana-mana pun boleh. Tapi yang penting kita perlu apa? Perlu bersedia untuk berubah. Bersedia untuk berubah. Itu paling penting. Okay. Dan untuk meningkatkan kemahiran kamu. Okay. Baik, kita lihat upah wang. Pertama, upah wang ialah ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja. Okey, ganjaran yang diterima oleh okey, mana pula? Okey, ganjaran yang boleh diterima oleh individu. Sebelum tu mungkin kita berehat jap, kita minum jap. Sila minum kopi. Edina kopi, Auni kopi, Samuel kopi. Minum ya. Jangan risau. Ada Milo. Oh, okey. Teringat bila sebut Milo, teringat apa? Lagu iklan Milo. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Ya, you. Ya, bekalkan tenaga. Ada ke? Ada. Zaman dulu dia punya lagu macam tu. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Zaman dulu, okey, kita orang tak ada hiburan. So TV menjadi hiburan. Masalah TV ada 3 channel je. TV1, TV2, TV3. Esok tak ada. Esok tak ada 1, 2, 3. Jadi punyalah bosan. Kadang-kadang sampai iklan pun kita orang biar. Itu yang boleh hafal iklan. Mana? Okay, tahun-tahun back to 1980, 88, 89, 90s. Memang semua orang dah ada TV dah waktu tu. Semua orang ada TV waktu tu. Back to 90s lah. So, itu yang kalau kamu pernah tengok ada satu filem dia apa? Dia ada orang yang dia tengok iklan, dia apa? Siapa hafal lagu iklan tu? Joy Orange, Joy Apple, Mangga dan Jambu Batu. Ten 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 ten. Jadi itu sebenarnya kan sampai iklan pun kita orang hafal. Ya betul. Cerita dalam Cinta Tu Kak Lima tu yang dia nyanyi tu kan. Itu sebenarnya iklan tahun 80-an tu. Iklan tahun 80-an, tahun 90-an. Dia jual air kotak, Joy Apple, Joy Orange. Jenama Joy. Jadi itulah dia. Memang ada. Ya. Chicken Rice Shop memang ada. Kan sampai sekarang. Gardenia pun sama. Kan. Gardenia pun sama. Kan. Apa? Macam mana lagu dia tak ingat dah. Tapi memang Gardenia memang ada. So itu zaman dulu. Ya, sedap dimakan bagi. Ya. Oh ya, oh gardenia, sungguh enak dimakan begitu saja. Oh, so nampak tak? Dia punya tahap bosan sampai lagu apa jingle ni, lagu iklan pun boleh dihafal. Okey. Tapi kualiti berubah. Okey. So itulah dia berkaitan dengan okey. So jom kita lihat. Upah wang. Okey, upah wang kalau kita lihat, okey, iaitu ganjaran. Okey, upah wang ialah ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan atau orang lain. So, upah mungkin dibayar mengikut jam atau juga bilangan hari bekerja. So, penentu utama pemilihan pekerjaan. Inilah dia penentu utama pemilihan pekerjaan ataupun penyebab utama sesuatu pekerjaan itu dipilih. Semakin tinggi upah wang,
semakin ramai individu akan menceburi pekerjaan tersebut. Dan kadar upah yang dibayar bergantung kepada apa tahu? Pengalaman kerja dan kemahiran yang dimiliki, kelayakan akademik yang yang dia ada, risiko pekerjaan, kesatuan sekerja, dan juga faktor permintaan dan penawaran buruh. Maksudnya di sini, kadar upah bergantung kepada pengalaman kerja. Lagi lama kamu kerja, lagi banyak pengalaman kamu, maka lagi tinggilah gaji kamu. Dan kalau fresh graduate, memang tidak dapat gaji yang tinggi. Memang tak dapat gaji yang tinggi. Kamu tak boleh expect kamu keluar fresh graduate. Keluar-keluar aja, oh gaji aku 4,000, 5,000. Tak ada. Tak ada. Fresh graduate, okay, keluar-keluar, dia kena kerja daripada bawah. Okay, so dia dapat gaji dalam 1,800. Okay, this is, dan selalunya fresh graduate akan, yes, 1,200 ke atas. Dan zaman sekarang ni, ramai yang kata, alah cikgu, buat apa cikgu, kan belajar tinggi-tinggi. Yes, even kamu ada degree, ada master, ada PhD. First of all, bila kamu keluar, kamu tak boleh expect yang kamu dapat gaji 4-5 ribu ke atas, menjawat jawatan tinggi sebagai pegawai tu, pegawai ni ke? No. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab, kamu tahu tak? Fresh grad yang baru keluar tu, dia hanya ada cert. Pengalaman kerja tak ada. So, bila pengalaman kerja tak ada, berdasarkan cert, orang cakap apa? Kamu mungkin pandai, tapi bolehkah kamu bekerja? Apa bukti yang kamu boleh bekerja? Kamu tak ada pengalaman kerja. Nampak tak perbezaan dia? Sebab itu, kalau orang tanya pada cikgu, yang mana lebih penting? Degree, cert tu, okay, ataupun sijil itu, atau pengalaman? Untuk permulaan, yes, cert penting. Tapi untuk sustain, untuk kekal dalam sesuatu pekerjaan, pengalaman sangat penting. Pengalaman. Pengalaman jadi ya, betul, sebaik-baiknya Idina. Yes. Sebab itu disarankan lepas SPM pergilah kerja. Part time pun tak apa. Part time pun tak apa. Supaya apa? At least ada pengalaman kerja. Yes. Itu penting. Tak kisahlah bahagian sales ke, bahagian apa ke, buat je. Even cikgu dulu pun lepas SPM cikgu kerja. Bahagian sales cikgu buat. Cikgu buat dulu. So, buatlah. Penting untuk pengalaman kerja. Dan sebab itu, kalau orang, alhamdulillah, sebab cikgu sustain, okay, dan dalam bidang pendidikan ni dan mengajar ni, okay, alhamdulillah tahun ini dah masuk tahun ke-20 cikgu mengajar. So, kalau kamu berjumpa dengan guru yang dah 20 tahun mengajar, what do you expect? What do you expect from the teacher yang dah ada 20 tahun mengajar dengan teacher ataupun guru yang baru masuk sekolah dan baru nak mengajar kamu? Ambil yang 20 tahun lah cikgu. So, pastinya kamu akan ada perbezaan pandangan kan? Ini cikgu baru ni, cikgu baru masuk ni. Kan? Kalau cikgu tu berpengalaman, kamu akan kata, maknanya pengalaman itu penting. Tapi cikgu tak nak cerita pengalaman cikgu lah. Okay. Pengalaman mengajar budak-budak ni, ya Allah. Kan? Boleh orang kata apa? Boleh buat darah tinggi ada, kencing manis pun ada. Kan? Jadi sabarlah. Ada ke yang prank cikgu? Prank tak ada. Tapi dalam sejarah cikgu pernah lah sebenarnya, melempang dua budak dalam kelas. Lempang sebabnya kita tengah mengajar, dia main phone kat belakang. Dua-dua orang sebelah-sebelah main phone. Atas meja lepas tu. Kalau bawah meja boleh sabar lagi, atas meja lepas tu.
So cikgu tengah mengajar, cikgu datang pergi amaran. Dah, stop. Jangan main. Okey. Cikgu pergi depan mengajar lagi. Still main lagi. Cikgu datang balik. Cikgu cakap apa? Sekali lagi cikgu nampak, cikgu ambil. Cikgu pergi depan. Mengajar lagi. Still dia main lagi. Kali ketiga datang-datang. Korang dorang berdiri. Bila dia berdiri je, cikgu pun bagi. Okey, pam. Okey. Kemudian cikgu cakap apa? Balik bagi tahu mak kamu, cikgu lempang kamu ya. Dan bagi tahu mak kamu apa sebab cikgu lempang. Bagi tahu, jangan tak bagi tahu. Bagi tahu. Diam dulu tu. Esoknya ingatkan dah tak datang. Rupanya esoknya dua-dua datang. Dan dia orang dua-dua tu sambung belajar dengan cikgu. Masa dia kena tu dia form 2 tau. Masa kena tu dua-dua budak ni form 2. Okay. So, dia orang belajar dengan cikgu sampailah form 5. Maksudnya still ada. Ya, lempang kat muka. Ya, betul. Betul. So, ya, lempang kat muka. Sebab itu cikgu cakap apa kan? Cikgu dah lempang, memang bekas lah. Memang merah lah. Cikgu cakap apa? Bagi tahu mak Bagi tahu mak cikgu lempang. Bagi tahu. Please. Bagi tahu. Okay. Tak adalah, tak tahulah apa jadi pada budak-budak tu. Jadi, itulah kan. Cikgu tak ada masalah kalau buat jokes apa semua, tak ada masalah. Tapi jangan, bila dah pesan, sila buatlah. Kalau pesan sampai kali ketiga pun tak buat juga, memang nak minta tangan lah kan. Itu dululah. Itu dulu. Sekarang ni cikgu makin lama makin slow down lah. Baik. So, itu pengalaman kerja. Dan kemahiran yang dimiliki, kelaikan akademik, risiko pekerjaan. Okey, risiko pekerjaan ni, lagi bahaya pekerjaan itu, lagi tinggi gaji dia tahu. Contohnya, ada pekerjaan yang perlu menyelam ke dalam laut. Okey, untuk mengesan, untuk membaiki pelantar-pelantar minyak ke, itu risiko pekerjaan sangat tinggi dan gajinya pun tinggilah. Sebab risikonya tinggi. Okey. Okey, begitu juga kesatuan sekerja. Di Malaysia ada kesatuan sekerja seperti kesatuan bagi para pekerja bank. Di mana bila mereka ada kesatuan itu, mereka boleh minta untuk kenaikan gaji, allowance tambahan, perlindungan dan sebagainya. Sebab mereka bersama-sama minta untuk seluruh para pekerja bank. So, itu peranan kesatuan sekerja. Untuk menentukan kadar upah dan sebagainya lah. So, itu upah wang. Ingat, upah, okay, dalam upah ada apa cikgu? Dalam upah ada gaji, ada allowance, ada bonus, ada commission. Maknanya commission, bonus, kemudian juga gaji dan juga allowance, empat-empat ni semua duduk di bawah upah. Ingat maknanya semua itu dipanggil upah. Bukannya gaji. Selalunya orang cakap apa? Gaji dengan upah, gaji lebih besar. Salah. Konsep tu salah. Okay? Sebenarnya gaji tu di bawah upah. So seluruh itu dipanggil upah. Upah lagi besar. So upah merangkumi semua tu. Okay? So sebab itu dipanggil upah. So upah wang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, faedah sampingan. Faedah sampingan ni contohnya apa tahu? Insentif yang diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerja agar lebih bermotivasi atau kekal bekerja dengannya. Contohnya faedah sampingan apa tahu? Seperti ada bonus tahunan, perkhidmatan perubatan, uniform percuma, tempat tinggal, skim insurans, pinjaman, allowance dan lain-lain lagi. So yang ini semua kalau banyak diberikan kepada syarikat tersebut, maka kamu lebih senang untuk bekerja dengan syarikat seperti itu. Bila kamu minta kerja kan, minta kerja sebagai eksekutif syarikat tu. Kemudian bila diterima kan, kemudian syarikat tu cakap, kami syarikat ini sediakan gaji kamu sekian-sekian banyak, allowance, setiap kali overtime akan dibayar katakan RM20 sejam. Kemudian juga setiap tahun kita akan berikan ada bonus bergantung kepada keuntungan syarikat. Dan ini uniform kamu, kamu boleh pakai uniform. Uniform kita bagi 3 supaya kamu
Nampak tak? Yang tanggung bila sakit ni faedah sampingan juga cikgu. Ya betul. Maknanya, okey, company menanggung okey perubatan kamu. Apa company cakap apa? Okey, kalau dia offer juga, kalau kamu demam, sakit apa semua, sila pergi ke klinik-klinik panel tu. Pergi je. Pergi je bagi tahu kamu daripada syarikat mana, nombor pekerja syarikat apa, bagi tahu kat situ. So nanti dia akan bagi rawatan kamu secara percuma. Sebab rawatan itu, bil-bil rawatan itu akan klinik tu akan hantar kepada syarikat dan syarikat yang bayar. Itu perkhidmatan perubatan. Nampak tak? Untung tak? Untung kan? Jadi itulah faedah sampingan juga. Yes, faedah sampingan. Okay. So, upah wang ada, faedah sampingan ada, itu yang menyebabkan kamu memilih sesuatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, jaminan kerja. So, kalau kita lihat di sini, individu kebiasaannya tertarik dengan pekerjaan yang mempunyai jaminan kerja yang tinggi. Pekerja sektor awam mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding pekerja sektor swasta. Nampak? Lebih terjamin. Pekerjaan seperti operator tol mempunyai jaminan kerja yang rendah kerana perkembangan teknologi. Maknanya betul. Kalau kita lihat sekarang, tak ramai dah bekerja sebagai operator tol dah. Betul? Dah tak ada jaminan dah. Kamu boleh kekal menjadi operator tol. Sebab apa? Sebab lama-kelamaan orang tukar kepada Tachengo, Smartech. So dah tak perlu orang dekat booth-booth di tol tu. Nampak tak? So jaminan kerja itu penting. Okey, penting. Keempat, jarak. Jika jarak tempat kerja dengan kediaman individu dekat, mereka cenderung memilih pekerjaan tersebut, dan sebaliknya jika jarak jauh, biasanya individu kurang berminat dengan pekerjaan tersebut. Sebagaimana cikgu sebelum COVID-19 dulu, cikgu pernah mengajar paling jauh Seremban. Duduk Shah Alam. Mengajar kat Seremban. Sekali pergi tu mengajar 3 jam. Lepas tu balik. Tiap minggu pula tu. Nampak tak? Tapi bila macam sekarang ni, bila berlaku pandemik, cikgu bekerja di rumah. So kalau orang kata, nak tak lagi bekerja keluar? Bekerja keluar, cikgu kata tak. Lebih baik aku buat online. Sebab apa? Tak perlu fikir duit minyak, tol dan sebagainya. Betul. Zaman sebelum COVID dulu memang penat cikgu. Tapi cikgu, memang nak kira duit minyak, duit tol semua kan. Tapi cikgu dulu, memang cikgu jenis orang yang suka merayau. Cikgu suka drive jauh-jauh, cikgu suka. Jadi, apabila orang tu offer untuk mengajar sejarah di Seremban, 3 jam, sekali datang 400, dia bayar. Sekali datang 400. Kamu rasa berbaloi tak? Mengajar 3 jam. Sekali datang 400. Kamu rasa berbaloi tak? Berbaloi. Berbaloi. Duit minyak mungkin baru RM30 je, duit tol mungkin RM10. Habis kuat RM50 lah. So ada lagi RM300.5. Baloi. Macam itulah kan. Tapi bila macam sekarang ni, rasa nak suruh pergi lagi, memang tak lah. Baik buat online je lah. Kan? So jarak memainkan peranan penting. Baik. Kemudian yang kelima, suasana tempat kerja. Individu suka bekerja di tempat yang selesa dan selamat. Dan individu juga ingin bekerja dengan rakan sekerja yang mesra, serta diberi waktu rehat yang kerap. Pekerjaan yang memberi lebih keselesaan akan menjadi pilihan individu. Ya, betul. Ada setengah orang dia suka, aku tak suka kerja kat luar ni, panas. Aku suka kerja dalam office, ada aircon, sejuk. Nampak tak? So, suasana tempat kerja ni berbeza-beza. Bukan semua orang suka aircon. Bukan semua orang suka kerja di luar. Bukan semua orang. Terpulang. Terpulang pada kamu. Kemudian kepuasan kerja. Kecenderungan individu memilih pekerjaan yang akan memberi kepuasan kepadanya. Jika individu itu minat dalam bidang komputer, maka ia pilih pekerjaan seperti jurutera komputer atau pengatur cara program dan sebagainya. Sebab dia puas.
okey, dapat kepuasan kerja. Contoh macam cikgu sendirilah kan. Kenapa cikgu suka mengajar? Kerana mengajar ini memberikan kepuasan. Cikgu puas memberikan ilmu, berbincang dengan para pelajar, berjumpa dengan para pelajar. So cikgu rasa puasnya. Dan bila kamu bertanya soalan, cikgu pula jawab kan. So kamu daripada tak tahu jadi tahu, cikgu rasa macam wah, puasnya. Itu kepuasan kerja. Penting kepuasan kerja ni penting. Okey. Kemudian kelayakan akademik dan kemahiran. Okey, sesetengah pekerjaan memerlukan kelulusan akademik dan kemahiran. So individu yang layak memohon sesuatu pekerjaan jika mempunyai kelulusan akademik, kemahiran yang sesuai seperti ditetapkan. Contoh kalau katakan kamu ada kelayakan akademik, seperti kamu adalah kelayakan akademik untuk jadi doktor gigi. Maka kamu memang boleh jadi doktor gigi. Tapi kamu tak bolehlah apply untuk kamu jadi doktor pakar bedah. Tak boleh. Sebab cert kamu ataupun kelulusan kamu di bidang gigi, bukan di bidang pakar bedah. Jadi nampak tak? Dia bergantung kepada kelayakan kamu sendiri. Itu. Kemudian prospek pekerjaan berkaitan dengan masa depan pekerjaan tu cerah atau berpotensi. Pekerjaan yang mempunyai prospek yang baik seperti kenaikan pangkat, individu lebih tertarik dengan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, jika pekerjaan tu tiada prospek, individu kurang minat pekerjaan tu. Maknanya, dia fikir apa? Kalau aku boleh naik pangkat, akan naik gaji. So, ini adalah prospek pekerjaan. Aku nak bekerja sungguh-sungguh lah. Sebab aku berharap aku dapat naik pangkat. So, bila naik pangkat, naik gaji. Tapi kalau tak ada peluang kenaikan pangkat itu, maka mereka akan rasa macam, sampai ketua lah aku kerja macam ni. Tak nak aku. Tak ada peningkatan. Nampak? So, prospek pekerjaan itu juga penting. Kesembilan, keadaan ekonomi semasa. Ekonomi meleset. Macam sekarang ni, sukar untuk individu memilih pekerjaan kerana peluang pekerja yang terhad. Sebaliknya, kalau keadaan ekonomi baik ataupun keadaan ekonomi melambung, wujud banyak peluang kerja dan individu lebih mudah mencari pekerjaan. Macam sekarang. Okay? Sebab itu, kalau katakan pilot tu telah diberhentikan, takkan nak cari syarikat kapal terbang yang lain, nak bekerja di syarikat kapal terbang lain. Diorang pun tak terbang juga. Jadi tak boleh nak memilih. So sekarang ni apa pekerjaan ada? Okey, kerani pun kerani lah, yang penting kerja. Okey, food panda ada. Okey, food panda lah, yang penting ada kerja. Sampai tahap macam tu. Nampak tak? So ketika ekonomi meleset. Kemudian, waktu bekerja. Okey, ada orang suka waktu pejabat. Okey, ada juga yang shift. Maknanya ada yang suka kerja pagi, ada suka kerja petang atau suka kerja malam. Ataupun satu lagi, waktu kerja yang tidak tetap. So, individu suka memilih pekerjaan pada waktu pejabat biasa. Itu kebanyakannya. Tetapi, lain orang, lain minat dia. Ada orang yang suka kerja dia fleksibel, bila-bila masa. Nampak tak? So, waktu bekerja memainkan peranan yang penting. Pengaruh keluarga. Individu yang memilih suatu pekerjaan, kebiasaannya mengikut jejak langkah ibu bapa mereka. Contoh, kalau ibu bapa bekerja sebagai peguam, kemungkinan anak akan bekerja sebagai peguam. Okey, kita tanya. Rafizuddin. Okey, mak ayah kamu bekerja sebagai apa? Dan juga Idina Sofia. Mak bapak kamu kerja sebagai apa? Bapak saya main saham, cikgu. Okey. Mak saya suri rumah. Mak suri rumah. So dah berapa lama mak kamu, bapak kamu bermain saham? Dah 20 tahun. Wow. Main saham di rumah ke ataupun di pejabat dia? Di rumah, cikgu. Serius ah? Dia duduk dekat office dia, lepas tu dia main lah. Setiap pagi, setiap hari lah, 9 sampai 5. Dia, boleh cikgu tahu dia main day trade mata wang ke ataupun day trade benda lain? Dia trade mata wang lah, cikgu. Yang ada stok, top glove, benda tu semua. Yang tu lah saya tahu. Oh, kalau stok tu maknanya dia main saham lah.
Dia bukan main mata wang kan? Tak tahu tapi saya tahu dia main saham lah. Tengok Dia kat main saham. komputer dia. Okey, okey, okey. 20 tahun ya? Adik. Cikgu kena menuntut dengan bapa kamu ni. Sebab berminat juga sebenarnya. Bagus lah. 20 tahun. Bagus. Alhamdulillah. Jadi ada kemungkinan kamu juga akan terbabit dalam bidang-bidang berkaitan saham juga. Sebab pengaruh ibu bapa. Begitu juga Rafizuddin. Mak saya di rumah. Ayah saya kerja kat syarikat oil and gas tapi sekarang Malaysia minyak ekonomi mereset, so beralih ke construction. So, okay, ada kemungkinan besar Rafizuddin kamu juga akan mengikuti jejak langkah bapa kamu. Macam cikgu sendiri arwah ayah cikgu adalah sebenarnya pengetua. Pengetua sekolah. Cikgu tak pernah pun nak fikir nak jadi guru, tak pernah. Tapi bila bila pada satu hari tu bila cikgu bekerja di kilang, bukan bekerja kilang, di pejabat, dan cikgu tak berminat bekerja di pejabat tu, so arwah ayah cikgu offer, why not datang ke sekolah mengajar lah, mengajar kejap, mengajar ganti, guru ganti. Okey lah. Itu pada tahun 2001. So dia kata, cubalah try mengajar. So cikgu pun mengajar. Cikgu cakap dengan dia apa? Sementara ni tau ya. Yelah. Sementara aku tak ada gaji, tak ada kerja ni, kau mengajar lah. Okey. Dia punya sementara tu, cikgu punya sementara tu sampai sekarang. Berterusan mengajar sampai sekarang. Maknanya apa? Secara tak langsung, telah pun mengikut jejak langkah ayah sebenarnya. Jadi itulah pengaruh keluarga. Cuba tengok balik, tengok balik kiri kanan kamu, ayah kamu, mak kamu, apakah pekerjaan mereka, dan ada kemungkinan besar kamu juga akan mengikut jejak langkah mereka walaupun mungkin kamu tak suka. Kan? So itu pengaruh keluarga. Dan yang terakhir iaitu saiz firma. Saiz firma iaitu individu lebih tertarik untuk bekerja di firma yang bersaiz lebih besar. Contohnya, kamu mana nak? Kalau di offer bekerja dengan Celcom ke ataupun bekerja dengan company bernama Cikom? Kamu mana kamu nak? Nak bekerja dengan Celcom ke dengan company Cikom? Telkom Mana lah. satu? Ya, dan kalau kita tahu kenapa Celcom? Kerana Celcom adalah syarikat yang besar, bersaiz lebih besar. Jadi itu menjadi daya tarikan. Daya tarikan utama kan. Jadi ini antara 12, kita kata 12 faktor-faktor pemilihan sesuatu pekerjaan. Dan untuk bagi cikgu yang sekarang ni sedang mengajar kan, untuk cikgu cikgu dapat ini, tapi cikgu tak ada ni. Ini tak ada. Sebab kerja sendiri. Upah wang ada, faedah sampingan tak ada. Jaminan kerja ada, sebab pendidikan takkan mati. Pendidikan sampai bila-bila pun ada. So, pendidikan akan sentiasa ada permintaan. Jarak, suasana tempat kerja, buat sendiri. Kepuasan kerja ada. Kelayakan akademik ada. Prospek pekerjaan, prospek pekerjaan tak ada lah. Sebab mana ada naik pangkat. Kerja sendiri, tak ada naik pangkat lah. Mengikut keadaan ekonomi semasa, ini pun tak ada. Sebab apa? Sama ada meleset atau ekonomi meningkat, pekerjaan ini tetap diperlukan oleh, pekerjaan pendidikan ini tetap diperlukan oleh masyarakat. Waktu bekerja ada, iaitu waktu kerja tak tetap. Dan pengaruh keluarga, ya, pengaruh keluarga. Saiz firma tak ada sebab kita bersendirian, so tak ada saiz firma. So itu antara cikgu boleh katakan tentang faktor-faktor faktor-faktor pemilihan kerja bagi cikgu. Di posisi cikgu inilah. Di posisi cikgu. So itu berkaitan dengan faktor pemilihan pekerjaan. Rafizuddin kata, tapi kalau saya nak jadi interior designer sebab ayah saya suruh, jaminan macam mana? Biasanya interior designer, jaminan pekerjaan itu
kamu kena bekerja dengan pihak swasta. Dan pekerjaan contohnya macam di Vela Design ke, ataupun di Lorenzo ke, kan, syarikat-syarikat macam tu. So di situ boleh ada peningkatan. Kalau buka bisnes sendiri, cikgu tak sarankan, sebab mulalah dengan bekerja dengan orang dulu. Sebelum kamu mula bekerja sendiri, mulakan dengan bekerja dengan orang lain dulu. Selepas bekerja dengan orang lain, dah dapat pengalaman, dah dapat kontak, dah dapat pengaruh, barulah kamu buka bisnes sendiri. So jangan terus lompat kepada bisnes sendiri ya, sebab nanti kamu takut tak tahan. Sebab ingat bisnes bukan senang. Ramai orang nampak bisnes itu adalah bagaikan kehidupan di kayangan. Tapi sebenarnya bisnes adalah yang dikatakan sebagai dia punya kayangan tu memang boleh pergi kayangan. Tapi kalau dia punya turun tu macam boleh turun ke neraka. Bukan sikit-sikit. Turun dia boleh ke neraka. Jadi jarang. Biasanya interior designer akan separate company berbanding dengan architecture. Biasanya lah. Biasanya. Tapi zaman sekarang tak tahulah kan. Okey. Baik. So ada sebarang soalan nak ditanyakan? Silakan. Mungkin Savita nak tanya apa-apa? Auni, Atira serta Rafizuddin dan juga Aisyah ada nak tanya apa-apa?